Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang cikgu kasih sekalian? Mari kita teruskan pembelajaran kita kali ini dengan bab yang ketiga dalam asas jahitan, iaitu jenis-jenis asas jahitan. Okey, cikgu telah sediakan buku teks supaya kita sama-sama merujuk buku teks ini sebagai panduan utama kita. Okey. Dalam bab 3 ini yang kita nak kenal mengenal pasti jenis jahitan, menjahit jahitan asas dan menjahit kancing. Okey. Okey. Saya akan tunjukkan kamu secara sepintas lalu apakah yang terkandung dalam buku teks kita. Okey. Dalam buku teks kita ada 3 jenis jahitan asas yang perlu kamu kuasai dan kenal dengan mahir, iaitu jahitan sementara, jahitan penyambung serta jahitan pengasas. Okey. Kamu boleh lihat secara terperinci, iaitu jahitan sementara terdiri pada jelujur kasar, jelujur panjang pendek dan tegak serong. Tengok jelujur kasar, bagaimanakah jahitannya berlaku. Dia nampak kasar dengan okey, tak rapat Okey, jelujur panjang pendek, panjang pendek dan jelujur tegak serong, dia kelihatan serong. Okey. Jahitan penyambung pula terdiri pada 3, iaitu jahitan kiar, yang mana dia rapat-rapat macam jahitan mesin. Jahitan penyambung yang kedua ialah jahitan jelujur halus dan jahitan bilik-bilik. Nanti kita akan lihat apakah fungsinya. Saya nak terangkan kamu secara sepintas lalu apa yang terdapat dalam buku teks supaya kamu tahu. Okey, jahitan pengemas ada jahitan sembat susup, jahitan insang pari dan jahitan silang pangkah. Okey, jahitan sembat susup dia nampak rapat-rapat Okey, sembat susup tak nampak. Okey, sembat dia nampak sedikit. Ini insang pari nampak macam hiasan boleh dijadikan sebagai hiasan. Begitu juga dengan jahitan silang pangkah. Okey, yang seterusnya ini adalah cara-cara untuk menjahit jahitan jelujur. Okey. Kita dah pun belajar dan telah pun melakukan amali sebelum ni. Okey. Ini cara-cara tata cara untuk menjahit dan kamu boleh lihat secara sepintas lalu langkah-langkah amali jahitan asas kita. Okey. Okey. Kenal pasti bagaimanakah kita mulakan jahitan kita. Kita mulakan jahitan kita dengan jahitan kiar dan juga matikan dengan jahitan kiar. Okey. Dan seterusnya kita akan belajar menjahit butang dan kancing. Okey. Pastikan kamu melihat setiap langkah yang ditunjukkan. Kita telah pun belajar sebelum ini melalui video dan PowerPoint yang cikgu telah sediakan. Betul. Okey. Okey. Jom kita lihat PowerPoint yang cikgu sediakan. Okey. Supaya kamu berulang-ulang kali dapat faham apa yang kita dah belajar sebelum ini. Okey, dalam jahitan bab 3 berkenaan asas jahitan, kita akan ingat, kita akan kuasai 3 benda. Mengenal pasti jenis jahitan asas, menjahit jahitan asas iaitu amalikan apa yang kamu belajar dan menjahit kancing. Okey? Okey, ini adalah yang kita belajar tadi. Okey, ini adalah jenis-jenis jahitan mengikut kumpulan masing-masing dan kamu kena tahu dan bezakan apakah yang dinamakan dengan jelujur kasar, jelujur panjang pendek, tegak serong dan mereka ini jahitan ini ada dalam kumpulan yang mana. Okey. Okey, menjahit butang, menjahit kancing bermula dengan butang berlubang 2, saya telah ajar sebelum ini. Berlubang 4, butang bertangkai, cangkuk dan palang serta butang bersirat dan rumah butang bersirat. Sila flashback balik apa yang telah kita belajar sebelum ini. Okey, saya nak fokuskan kamu tentang fungsi jahitan sementara iaitu jahitan kasar
berfungsi untuk menetapkan 2 atau lebih lapisan fabrik. Dan kamu kena ingat, kalau gambarnya begini, inilah jahitan jelujur kasar. Okey, jelujur panjang pendek berfungsi untuk menanda garis tengah hadapan dan belakang pakaian. Menanda garis tengah hadapan dan belakang pakaian. Okey, dia ada beza antara jelujur kasar dan jelujur panjang pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Okey. Seterusnya ialah jelujur tegak serong, iaitu menanda 2 atau lebih lapisan fabrik bagi menjadikannya rata. Kita nak pastikan kain tu rata, jadi kita jahit jelujur tegak serong. Okay. Ketiga-tiga jenis jahitan ini merupakan jahitan sementara yang telah pun kita lakukan di sekolah. Dan saya harap kamu masih ingat bagaimana untuk menjalankan amali jahitan, asas jahitan. Okay, yang seterusnya jahitan penyambung. Terdapat 3 jenis jahitan penyambung, iaitu jahitan kia, jahitan tembak halus, ini salah ni. Okay. Jahitan lilit ubi. Jelujur halus, jelujur halus jahitan kia, jahitan jelujur halus dan jahitan lilit ubi. Okay, fungsinya apakah fungsi jahitan kia? Memulakan dan mematikan mata jahitan tangan. Ingat, setiap kali kita memulakan amali jahitan di sekolah, untuk asas jahitan, kita mulakan dengan jahitan kia. Dan fungsi yang kedua, melekatkan 2 atau lebih lapisan fabrik dengan tetap dan kukuh. Macam saya kata sebelum ini, jahitan kia itu umpama seperti jahitan mesin. Dia menetapkan 2 atau lebih lapisan dengan lebih kukuh dan kuat. Okay. Seterusnya jahitan halus untuk jelujur halus untuk menggantikan jahitan mesin. Okay. Sama juga fungsinya dengan jahitan kia. Okay. Jahitan kia lebih kuat. Jahitan jelujur halus seperti jahitan mesin, orang dulu-dulu jahit baju. Okay. Mereka tidak ada mesin jahit, tapi mereka menggunakan jahitan tangan, iaitu jahitan jelujur halus. Yang seterusnya ialah jahitan lilit ubi, yang mana berfungsi untuk mencantumkan 2 keping fabrik atau lebih. Yang kedua untuk mengemas bahagian tepi fabrik, serta juga boleh dijadikan hiasan. Okey, ini adalah lilit ubi. Okey, lilit ubi. Dia mencantumkan 2 atau lebih kain. Okey. Okay, seterusnya jahitan pengemas. Terdapat 4 jenis jahitan pengemas. Jahitan sembat, tengok gambar ni jahitan sembat. Jahitan sembat susuk, tak nampak nama pun susuk, maksudnya tidak akan nampak. Jahitan insang pari, okey. Dan jahitan silang pangkah. Okey. Apakah fungsi keempat-empat jahitan pengemas ini? Okey. Jahitan sembat berfungsi untuk menetapkan kelepek dan lapik pada pakaian. Okey, menetapkan kelepek. Kelepek tu apa? Okey, baki yang bawah tu, okey, basi tu dia panggil kelepek di bawah baju ataupun di bawah seluar. Okey. Jahitan sembat susuk, okey. Berfungsi untuk menetapkan kelepek dan lapik pada pakaian. Okey. Yang ketiga jahitan insang pari untuk mengemas tepi jahitan. Nampak lebih cantik. Kadang-kadang t-shirt dia menggunakan jahitan insang pari ataupun kraft tangan yang mudah-mudah. Okey, seterusnya okey, jahitan silang pangkah untuk meletakkan kelepek dan lapik pada pakaian dan artikel. Juga berfungsi sebagai hiasan. Okey, jahitan silang pangkah ni lazimnya kita jahit pada baju kurung. Okey, saya rasa itu sahaja yang saya nak nyatakan pada kamu, revision kita pada hari ini. Okey, ya, berkenaan 3. Saya lampirkan kamu dengan buku teks digital supaya kamu dapat mudah lihat, okey, secara terus. Dan jika kamu masih tidak pasti, boleh rujuk dengan video-video pengajaran saya sebelum ini ataupun kelas yang telah saya jalankan sebelum ini.
Saya doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat, dapat laksanakan tugas dengan baik dan semoga lebih bersedia dan memahami apa yang kita belajar. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.